Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya Ustaz datang daripada Sungai Petani, Mabuk. 5 jam perjalanan nak datang bertemu dengan kamu semua. Dan antara tujuan yang utama juga adalah untuk bertemu dengan Fadil Ayahanda Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam. Untuk datang ke tempat yang barakah ini, semoga kita pakat mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Ustaz mulakan kuliah pada malam ni, 50 minit. Sekarang dah 8.10. Pukul 9 Ustaz berhenti. Cuma mengharapkan kamu semua bagi perhatian, kerana lagi 10 minit sebelum Ustaz berhenti, Ustaz akan tanya balik seorang-seorang. Ikut dan lah. Tangkap siapa dia yang boleh jawab. Tak boleh jawab, makan penyepak 2. Ustaz lain hamba boleh main. Saya Ustaz akan tanya lain ni. Tak boleh jawab, tahuan. Saya Ustaz balik. Nak jadi apa? Jadi Rambo. Try. Baik. Dengar elok lah. Lagi 10 minit sebelum kita berhenti, kita akan tanya lain. Siapa tak boleh jawab, siap. Nak try tengok betul tak betul? Boleh try. Silakan. Baik. Jadi apa yang saya nak sebut pada malam ni, semoga kamu dapat mengambil sedikit ilmu, manfaat sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan sebagai orang Islam yang sempurna, mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika Rasulullah berjalan daripada Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk mendirikan solat. Solat. Siapa? Ya, siapa? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi waktu duduk di Mekah, Nabi telah disuruh oleh Allah untuk dirikan solat 5 waktu. Allah perintahkan Nabi, waktu Nabi duduk Mekah, kena semayang 5 waktu sehari semalam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Wajib 5 waktu. Cuma tak boleh buat terang-terang, kerana waktu ada di Mekah, orang Mekah sedang ganggu. Siapa yang ikut Muhammad, siapa yang semayang, siapa yang baca Quran, mereka akan tangkap, siksa. Jahat. Mereka duk ganggu, kacau Rasulullah, mereka tak boleh. Mereka kacau orang tu, tak boleh. Jadi, siapa yang ikut agama Nabi Muhammad, semayang, puasa, apa-apa sajalah, buat ibadat, mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa akan tangkap, siksa. Jadi Allah suruh semayang waktu tu. Semua orang kena semayang, orang Islam semua kena semayang. Jadi sembahyang dalam keadaan berjaga-jaga.
Disebutkan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dalam 5 waktu ni, ada 2 waktu kita baca slow. Waktu zuhur kita baca pelan-pelan. Waktu asar pun kita baca pelan-pelan, slow. Maghrib, isyak, subuh, imam baca kuat. Jadi, Ustaz duduk belah tu duduk dengar siapa jadi imam tau. Tak sedap langsung. Mana muka dia tengok ni? Contoh. Bagus, tahniah yang jadi imam. Berani jadi imam. Maghrib boleh baca kuat. Isyak boleh baca kuat. Subuh boleh baca kuat. Zuhur dengan asar slow. Kenapa? Siapa boleh jawab? Saya pergi ustaz buat ronda Sungai Petani. Betul balik sendiri. Waktu zuhur dengan waktu asar, kalau baca kuat waktu tersebut, akan kantoi kepada orang musyrikin Mekah. Kalau baca kuat, orang duk lalu lalang tu, di keliling rumah, lalu kot kampung. Kalau semayang kuat-kuat, mereka dengar. Kalau kantoi ada orang yang sembahyang, baca Al-Quran, maka orang itu akan ditangkap dan diseksa. Jadi zuhur dengan asar, bahaya. Orang ramai. Maghrib. Waktu maghrib, kenapa boleh baca kuat? Kerana maghrib, orang musyrikin Mekah, mereka sedang sibuk makan malam. Waktu tu, mereka sedang fokus untuk makan malam. Kita makan malam pukul 12. 6 petang, makan petang. 10 malam, makan malam. Tak, orang barat, orang putih, dulu orang Arab, makan malam, maghrib. Kalau camp tak tahulah, kalau di hotel 6 petang, makan malam. Sagi malam tak ada makan lah. Jadi orang Arab musyrikin Mekah waktu tersebut, mereka tumpu waktu maghrib untuk makan malam. Jadi tak ada siapa lah duduk berjalan kot kampung, kot rumah, selamat. Siapa baca kuat pun tak kentui. Boleh baca kuat. Aisyah, macam mana boleh baca kuat? Kerana orang Arab musyrikin Mekah waktu tersebut, mereka sudah tidur. Lena dah. Jadi boleh baca kuat. Subuh, boleh baca kuat kerana mereka tak bangun lagi. Boleh baca kuat. Zuhur dengan asar, tak boleh kuat, slow. Ada gangguan. Sampailah Nabi dengan sahabat kena keluar daripada Mekah, pergi ke kota Madinah, pindah, berhijrah. Baik, sampai Nabi di Madinah, ketika Nabi sampai di kota Madinah, semayang dan semayang. Cuma ada beberapa orang kawan-kawan Nabi, sahabat Nabi, mereka berhimpun, mereka berbincang macam mana nak panggil orang mai semayang. Kat Madinah tak ada siapa kacau dah, boleh semayang. Cuma nak panggil macam mana pakat mai semayang ni. Tak ada, waktu tu azan belum ada lagi. Jadi malam ni Ustaz nak cerita sejarah mai mana laungan azan tu. Yang kamu duduk dengar azan maghrib, azan isyak, azan subuh. Mula-mula sekali mai mana azan tu. Baik, jadi sahabat-sahabat Nabi bincang, buat mesyuarat. Macam mana nak panggil orang mai semayang? Baik. Lalu ada seorang lelaki bangun, ada seorang sahabat, dia bangun, dia bagi pendapat, cadangan, dia kata, apa kata kita bunyikan loceng macam orang Kristian. Orang Kristian dia bunyi loceng, tanda suruh semayang. Cara dia lah. Kawan seorang lagi bangun, dia kata, apa barang bunyi loceng? Baik bunyi trompet. Trompet lagi kuat. Loceng slow. Ni balas trompet terus. Saxophone. Lagi kuat. Bangun bagi cadangan. Tetapi cadangan-cadangan ni ditolak. Ditolak. Bila ada sahabat ni cadang bunyi loceng, kau ni cadang bunyi trompet. Nabi kata apa? Nabi kata, kenapa perlu tiru macam orang Kristian yang bunyi loceng? Kenapa kamu nak tiru macam orang Yahudi bunyi trompet? Kita agama Islam ada cara dia sendiri. Jangan tiru orang. Islam ada cara dia. Jangan tiru cara hidup, cara agama lain.
tiru cara hidup Islam. Islam ada cara dia. Waktu maghrib ni semayang. Waktu isyak, waktu semayang. Waktu subuh, waktu semayang. Ada waktu semayang. Kalau tak semayang, tu bukan cara hidup Islam. Semayang. Ni waktu maghrib, duduk telam tom yam ni. Dalam jadah tunggu. Kasak sikit lah. Waktu maghrib makan tom yam, main kerem, main dam, maghrib. Orang duduk semayang, dia duduk makan tom yam. Kedai tu, orang Cina makan tom yam. Cina duduk makan, dia pun duduk makan. Orang azan, orang lain pakai semayang, dia duduk makan tom yam ni, main dam. Cina tu dah nyala, lu taklah pergi semayang. Oh, dia kata, apek, kami tak semayang. Oh, kita selupa. Tak kebungkuih dia kata tu. Mana beza kita dengan orang bukan Islam? Tak semayang, bukan cara hidup Islam. Islam ada cara hidup dia. Cara pakai baju, cara pakai seluar, cara bercakap, cara berseman dengan tok guru, cara berseman dengan mak ayah, cara duduk dengan kawan-kawan, cara duduk tempat orang, ada cara hidup kita. Ingatlah, jangan duduk tiru cara hidup orang. Kamu tengok pemain bola pakai baju macam ni, kamu pun nak pakai. Kamu tengok dia buat rambut macam ni, kamu pun nak buat. Hak dia ni rambut warna putih, dia ni pun nak rambut putih. Kalau rambut warna biru, dia pun nak rambut biru. Tu cara hidup orang lain. Jangan tiru. Ikut cara hidup Islam. Kau ni cadang, apa kata bunyi loceng, apa kata kita bunyikan trompet. Nabi kata, jangan ikut. Tu cara hidup orang lain. Kenapa kamu tak ikut cara hidup Islam? Lalu datang seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Ingat nama ni? Datang seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Dia main bagi tahu kepada Nabi yang semalam dia mimpi. Semalam dia bermimpi. Mimpi apa? Datang malaikat. Ajarkan kalimah azan dan iqamah dalam mimpi dia. Oh, dahsyat sungguh kawan ni. Malaikat masuk dalam mimpi dia. Kita tak pernah tengok malaikat. Mimpi pun tak pernah, tengok tak pernah. Antara binatang yang boleh tengok malaikat, yang nampak malaikat, antara binatang yang nampak namanya ayam. Ayam, kalau dia berkokok, kadang-kadang kerana dia nampak malaikat turun. Ayam. Sebab tu ayam selalu berkokok subuh. Waktu pagi, waktu malaikat turun, dia akan berkokok time tu. Jarang kita dengar ayam kokok pukul 2 petang. Jarang. Kalau dia berkokok pukul 2 petang, boleh jadi dia terpepak ketum. Dia duduk makan, kena ketum, pening tak? Jadi pukul 2 dia kokok. Tapi selalunya, waktu subuh, 4 pagi, 5 pagi, dia akan berkokok. Kemungkinan besar waktu tersebut, dia nampak malaikat. Beza dengan anjing. Mata anjing, anjing kalau menyala, nampak jin. Nampak iblis. Kalau tak ada sebab lah. Angin tak ada, ribut tak ada. Siapa pun tak lalu kat situ, tiba-tiba dia menyala. Boleh jadi ada jin lah tu. Tapi kalau jiran sebelah rumah kita belah anjing, setiap kali kita keluar, dia menyala, tu bukan bermakna kita jin. Tu pasal dia nampak kita. Ni kalau tak nampak apa, angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba anjing menyala, boleh jadi dia nampak jin. Ayam, dia nampak malaikat. Dia berkokok. Jadi kawan ni hebat tak hebat? Mimpi. Tengah tidur, dia mimpi datang malaikat masuk dalam mimpi dia. Dan malaikat tadi ajarkan kalimah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulang 2 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ulang 2 kali. Hayya ala salah. Ulang 2 kali. Hayya ala falah. Ulang 2 kali. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siapa ajak ni? Malaikat ajak dalam mimpi sahabat Nabi namanya Abdullah bin
Zaid. Dia mai abang kat Nabi, semalam saya mimpi kalimah ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang 2 kali sampai habis. Nabi kata apa? Betul. Itulah cara nak panggil orang mai sembahyang. Cara itulah. Cara azan. Baik, Nabi suruh apa? Nabi kata kepada Abdullah bin Zaid, kamu pergi berdiri sebelah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Nabi kata, hampir berdiri sebelah Bilal, ajarkan kalimah yang kamu dengar dalam mimpi tadi kepada Bilal. Dia yang mimpi, tapi Nabi kata, pergi ajak kat Sayyidina Bilal. Abdullah bin Zaid pergi jumpa Bilal bin Rabah. Lalu Abdullah bin Zaid pun cerita kat Bilal. Bilal, mulanya kena kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pun laungkan azan. Kemudian, asyhadu an la ilaha illallah. Bilal pun berderah. Sampai habis. Jadi orang yang mimpi azan adalah Abdullah bin Zaid. Orang pertama yang melaungkan azan namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal orang pertama yang azan. Sebab tu siapa-siapa yang laungkan azan, kita akan panggil kat dia Tuk Bilal. Siapa yang azan, dia dipanggil Tuk Bilal. Ambil sepenuh nama orang pertama yang laungkan azan. Kita guna nama itulah Tuk Bilal. Kamu pernah dengar tak perkataan khurafat? Khurafat tu nama orang. Dia suka cerita pelik-pelik. Dia cerita pelik-pelik semua. Jadi kalau ada orang lain main cerita pelik-pelik, dia panggil kata, hang ni khurafat ni. Perli kan tu? Khurafat nama orang. Kawan kita perangai tak elok sikit. Tiba-tiba ada kawan kita yang lain main cerita dan perangai dia macam tu, kita akan kata, hang dengan dia lebih kurang. Aku rasa kalau kita pergi kat kawan tu, Din. Ni Din kau ni. Dia akan guna nama tu kau. Perangai sama. Jadi Bilal laungkan azan, tiba-tiba dia pun laungkan azan, sama. Kita akan panggil dia Tuk Bilal. Bilal tu nama orang. Ingatlah, Bilal itu nama orang, salah seorang nama sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah. Lah pun ada orang buat nama Bilal, anak Nilofa. Dia buat nama anak dia Bilal. Dulu orang duk berebut nak tengok muka anak dia comel tak comel. Anak Nilofa namanya Bilal. Berebut orang nak tengok Bilal. Lepas ni kalau hampa menikah, hampa buat nama anak hampa Imam. Nak tengok orang berebut tak tengok Imam tu. Dia buat nama Bilal kat anak dia. Nama sahabat Nabi, sahabat yang agung. Bilal bin Rabah. Bilal ni bukan orang segak lah. Bilal ni orang kulit hitam. Bilal orang kulit hitam. Hitam tak hitam Bilal, kalau dia berdiri tengah hutan, nampak ni. Loh, gelap malam ni. Gelap. Kita kalau duduk dalam tu tak nampak lah. Ni kalau tutup lampu semua ni, tak nampak lah. Gelap. Tapi kalau Bilal duduk dalam ni, nampak ni. Macam mana boleh nampak? Sebab dia lagi hitam pada malam tu. Punya hitam. Ni mikrofon ni kira cerah. Dia hitam lagi. Oh, dahsyat Bilal. Bilal lah. Bukan ustaz hadut ceramah ni. Buat lelok ni. Oh, tengok utuh apa? Tengok sikit-sikit sudah. Bilal. Kulitnya hitam. Tapi dia sahabat Nabi yang agung. Dia orang pertama azan. Kenapa Nabi suruh dia azan? Kerana suara dia lagi kuat daripada Abdullah bin Zaid. Nabi suruh Bilal laungkan azan. Kerana suara dia lebih kuat. Itu Bilal. Sebab tu orang azan, tukang azan, antara kita nak cari ciri orang yang laungkan azan adalah suaranya kuat dan merdu. Siapa yang suara kuat, jadi tukang azan. Jangan cari hak suara lembut, cari hak suara kuat, hak garang, hak cengih, hak suara dia kuat, hang azan. Sebab kita nak cari tukang azan yang suaranya boleh laungkan azan dengan kuat, menyebabkan ramai orang boleh dengar azan tu.
Setiap makhluk yang mendengar kalaungan azan yang dilaungkan tadi, makhluk tadi akan bangun jadi saksi. Esok di akhirat dia akan bangun, wahai Allah, dia ni pernah azan. Sebab tu syaitan akan lari lintang pukang. Dia dengar azan, lari. Kalau kita boleh penderah kalimah azan kita tadi sejauh 500 meter, dia akan lari jauh dah tu. Dia tak mau dengar. Kerana kalau syaitan dengar kita azan, syaitan juga kena bangun jadi saksi di akhirat. Ya Allah, dia ni pernah azan. Setan takkan bangun lah. Perangai setan ni, dia tak akan mengaku kita ni baik. Orang azan ni orang baik. Jadi setan tak mau dengar. Kalau dengar, dia kena mengaku. Lari. Sebab tu bagi kuat azan. Siapa yang nak azan? Sebab tu antara sunat azan apa dia? Antara sunat azan, masukkan jari dalam lubang telinga. Ni, dalam telinga. Supaya, kenapa suruh dalam telinga? Supaya suara kita lebih kuat. Lumrah manusia, kalau dia tak dengar, dia akan cakap lagi kuat. Itu manusia. Kita pergi kenduri, makan nasi kenduri. Orang buka muzik. Buka lagu mengantin lah, lagu lama, lagu apa. Punya kuat dia buka, kita tak dengar. Kita duduk makan nasi, kawan kita main. Duduk sebelah ya. Sambil duduk makan nasi, kawan kita tanya, main mana? Kita tak dengar. Pada duduk sebelah ya. Kenapa dia cakap kuat? Tak dengar. Muzik kuat lagi. Kuadu tanya lagi, main dengan siapa? 3 kali, pun menampang. Tak dengar. Kawan duduk makan nasi, duduk sebelah. Tapi kerana muzik sangat kuat, dia akan tanya lagi, apa dia? Boleh je cakap pula, apa dia? Tak boleh, sebab telinga kita tak dengar, kita akan cakap dengan kuat. Jadi orang yang azan, ambil jari, buh dalam telinga. Bila dia cakap, dia tak dengar, dia akan cakap kuat. Kalau tak buh dalam telinga, dia dengar kuat lah. Tutup, tak kuat lagi ni. Dia akan lagi kuat suara dia. Sebab tu kena bubuh dalam lubang telinga. Jangan pegang cupin. Ada orang dia azan ni, dia pegang cupin telinga. Dia azan, dia pegang cupin telinga. 5 tahun azan, jadi orang Sarawak. Duduk tang ni, cupin. Panjang terus cupin dia, duduk tang ni, pegang. Lepas dia tarik, turun. Bukan pegang cupin, buh dalam telinga. Orang yang tak dengar, dia akan cakap lagi kuat. Ada seorang lelaki, dia tengok bini dia masak. Bini dia duduk masak orang tu. Tak jauh mana pun, dekat je. 5 meter kot lebih kurang. Dia tanya, hang duduk masak apa tu? Bini dia tak jawab. Dia pergi depan lagi. Ni, abang tanya ni, hang masak apa? Bini dia tak jawab. Dia marah. Dia pergi dekat lagi. Aku tanya hang masak apa? Bini dia tak jawab. 3 kali tanya tak jawab, dia pergi tepi telinga. Hang pekak ke? Aku tanya hang masak apa? Tepi telinga. Bini dia kata apa? Kari kambing. 4 kali dah jawab. Rupanya dia tak dengar. Dia duduk tanya tadi, masak apa? Bini dia abang dah, kari kambing. Dia tak dengar. Dia yang pekak, dia maki bini dia. Ni Pak Long ni. Mau cari Pak Long ni baru dia ketahuan ni. Dia tak dengar, dia duduk maki bini dia. Orang yang tak dengar, dia akan cakap lagi kuat. Tak dengar, cakap lagi kuat. Jadi kita azan, masukkan jari dalam telinga. Azan kuat-kuat. Azan. Saja nak tanya ni, siapa yang ada pada malam ni, semua yang anak-anak yang hadir pada malam ni, siapa yang tak pernah azan ni? Siapa tak pernah azan ni? Masa duk mohong je ke? Semua pernah azan lah? Hebat. Siapa tak pernah azan lagi, pastikan sebelum balik rumah esok, pi ke surau, pi ke masjid, minta pakcik nak try azan boleh tak? Nak test tengok? Biar makcik tu dengar. Berlatihlah azan, duduk dalam rumah, duduk dalam bilik azan.
Duk naik basikal turun bukit azan. Dia tengok tak ada siapa azan. Berlatih. Jangan tengah berak azan. Orang butuk mengecun ni. Dalam bilik ayak dah duduk azan. Naik basikal, duk main, duk dalam bilik seorang-seorang latih azan. Berasa macam mana ni? Pergi surau. Saya nak azan boleh tak? Kena azan juga seumur hidup paling kurang sekali. Siapa azan dia akan dapat ganjaran lumayan. Bilal bin Rabah dia azan, seluruh makhluk yang dengar akan datang jadi saksi untuk dia di akhirat. Baik. Jadi Bilal pun azan, Allahu Akbar sampai habis. Waktu dia duk azan, ada seorang sahabat lagi duk di rumah. Namanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar duk di rumah, tiba-tiba dia dengar Bilal azan, rupanya dia pun mimpi juga semalam. Sayyidina Umar pun mimpi, datang malaikat dalam tidur Sayyidina Umar, dalam mimpi Sayyidina Umar, malaikat ajak ke Sayyidina Umar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Umar pun mimpi ke? Bila dia dengar Sayyidina Bilal azan, terus dia bangun, lari pergi ke Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana yang Bilal laungkan azan, macam itulah yang saya mimpi semalam. Maksudnya ada dua orang mimpi. Yang pertama namanya Abdullah bin Zaid. Yang kedua namanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ni dua orang mimpi laungan kalimah azan. Siapa yang mula-mula azan? Namanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Apa tujuan azan? Tujuan azan adalah untuk panggil orang mai semayang. Bagi tahu kata dah masuk waktu solat, kemudian panggil pakat mai semayang. Kalau tak mau mai semayang pun, semayang kat tempat kamu. Ni dah masuk waktu dah. Azan tujuannya nak suruh semayang. Peringat masuk dah waktu semayang. Kalau ada waktu, mai semayang. Ni peringat ni besar-besar ni. Kamu mula nak membesar. Kamu nak naik basikal ke? Kamu nak main futsal ke? Kamu nak main game telefon ke? Masuk waktu solat, semayang. Ni duk sak. Duk main bola ni. Nak gol lah. Gol pelah otak hang, mayang lo. Nak maghrib dah. Asak tak mayang duk main bola lo. Semayang dulu baru main. Kamu nak buat apa pun, buat. Semayang jangan tinggal. Siapa tinggal semayang berat? Nabi sebut pada hadis, Maidah baca. Nabi kata pada hadis, berat bagi orang yang tak semayang. Baik. Tak jumpa lah. Baik. Kata Nabi SAW, khamsu salawatun katabahunna Allah tabaraka wa ta'ala 'anil ibad, man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, kana lahu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala ahdun an yudkhilahul jannah. Solat 5 waktu sehari semalam, subuh sampai isyak 5 waktu, yang Allah telah wajibkan ke atas hambanya. Kita semua kena semayang. Siapa-siapa yang semayang, jaga haknya, dia tak buat lebih kurang, masuk waktu dia solat, dia tinggalkan pekerjaan dia semayang, dia tinggalkan game dia, permainan dia semayang dulu. Siapa yang jaga waktu semayang, Nabi sebut ada jaminan daripada Allah yang dia akan masuk syurga. Siapa jaga semayang, jamin insya-Allah syurga. Tapi siapa yang tak semayang, wa man lam ya'ti bihinna laisa lahu 'indallahi ahdun. Siapa yang tak jaga semayang buat lebih kurang, ada waktu dia semayang, ada waktu tidak. Mai camp nak suruh semayang pun benar. Ni mai camp ni nak suruh semayang punya letih. Berat. Balik rumah, mak suruh semayang, dia buat lebih kurang. Ada budak, mak dia suruh semayang, dia ambil wuduk, kemudian dia masuk dalam bilik, tutup pintu, Allahu Akbar, mak dia duduk dekat kot telinga.
kot pintu semayang. Padahal duduk atas katil, kaki duduk dulu. Dia muhung. Dia berlakon macam dia solat, tapi sebenarnya dia tak semayang pun. Banyak. Siapa yang tak semayang, Nabi sebut dalam hadis, tak ada janji daripada Allah. Kalau Allah nak ampun dosa dia, Allah boleh ampun. Kalau Allah nak azab dia, Allah boleh azab. Banyak dalil Quran, banyak dalam hadis Nabi SAW cerita tentang siapa yang tak semayang, tempat dia neraka. Neraka. Tak tahu nak abang neraka ni takut ke mana, kubur kena balun dah. Bahaya. Siapa tak semayang, bahaya. Risiko besar. Bangkit di akhirat, Allah lempak masuk dalam neraka, jam. Bahaya, neraka ni menakutkan. Takut. Dengan apinya, dengan siksaannya. Malaikat yang jaga pintu neraka ni namanya Malaikat Malik. Bayangkan, dia ni tak pernah senyum. Dengan Nabi pun dia tak senyum. Malam Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi tengok, Nabi jumpa dengan Malaikat Malik. Dia tak senyum. Semua orang sambut Nabi dengan meriah, seronok tengok Nabi. Malaikat Malik tengok Nabi buat biasa. Senyum pun tak. Nabi tanya, dia ni siapa dia? Tanya Jibril, siapa dia? Jibril kata, itulah Malik, penjaga neraka. Kalau dia nak senyum, kat hang dia senyum dah. Tapi kalau kat kamu dia tak senyum, kat orang lain lagi mampu. Dekat kita nak senyum, sorry. Oh, jangan buat pasal. Neraka tempat yang sangat menakutkan. Bahaya. Siapa yang semayang, ada jaminan daripada Allah masuk syurga. Siapa tak semayang, tak jamin. Kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Kalau Allah nak azab, Allah akan azab dia. Banyak dalam Quran cerita, siapa tak semayang, neraka. Allah sebut dalam Quran, fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ketika duduk dalam syurga, ahli syurga sedang senang lenang makan buah, tidur, minum air, minum susu, senang lenang seronok, bergembira dengan pasangan dia. Dalam syurga, setiap orang masuk syurga, Allah bagi pasangan kat dia. Seorang lelaki, Allah bagi 70 bidadari. Seorang. Ni kalau mesti esok masuk syurga ni, kalau besar-besar ni, Allah bagi seorang 70 bidadari. Bidadari kulitnya putih melepak. Matanya biru. Ni, kalau dia minum ayak ni, nampak ayak turun ni. Nampak ayak duk turun kat rengkung ni. Lut sinar. Oh. Hampa bayang. Cuba bayang. Kalau dia minum ayak kosong pun, nampak ayak turun kat ni. Lehak dia ni. Kalau dia kena cendol air bandu lah. Kalau bidadari tu makan cendol, tak nampak cendol turun. Jagung. Kacang merah. Segak ni. Bukan seorang. 70. Hang dapat boleh tambah 70. Seorang picit kepala, seorang picit kaki, seorang picit tangan, seorang main hidung, seorang lagi main janggut, seorang lagi bagi meletup jari pelepak-pelepak. Hatu 70. Seorang. Syurga. Nak makan makanan sedap, nak apa dapat? Syurga. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Allah kata dalam Quran, bagi mereka buah-buahan yang mereka nak dan apa saja yang mereka kehendaki. Lintah niat apa nak, minta, dapat. Tengah duk seronok dalam syurga ni, tiba-tiba dia bertanya-tanya, lagu mana kawan-kawan kita hak jahat tu? Hak buat dosa dulu ni. Macam mana mereka? Hidup tak mana? Jom pergi tanya. Pi tanya dalam neraka, masalakakum fi saqar, wahai ahli neraka, apa yang kalian buat sampai hampa kena lempak masuk dalam neraka ni? Hampa buat apa? Depa jawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami jenis tak semayang. Tuh,
Pertama sekali mereka jawab, pasal apa dalam neraka? Tak semayang. Ustaz tak tahu nak kata, kamu dah besar, semua yang main ni dah balik. Main ni nak didik supaya kamu jadi orang baik. Ambil semangat. Semayang jemaah, dengar kuliah, lagi semayang lagi, wirid. Balik kekalkan. Ambil semangat. Nak main sila, semayang dengan tinggal. Hormat mak ayah. Dengar cakap guru. Hormat orang tua. Jangan jadi macam orang lain. Kamu tengok dalam video depa budak-budak sekolah zaman sekarang. Habis periksa SPM, dia habis selesai jawab soalan SPM, depa dukung cikgu depa ramai-ramai. Cikgu dia pun gelak lah. Mungkin anak murid ni nak sambut selesai dah jawab periksa. Depa dukung pergi mana? Depa dukung ramai-ramai jalan pi tepi kolam, depa tok dalam kolam ikan. Lah. Cikgu depa tok dalam tu. Kacau ngobak ni. Jangan jadi macam tu. Ni tak ada adab. Kurang adab. Jadi kamu main camp, kamu main duduk sini, mak kamu hantar seminggu, nak didik supaya ada waktu semayang, ada waktu dengar kuliah. Kan ada waktu kan kamu semayang, waktu dengar kuliah, ada wirid, ada makan, ada main. Maksudnya hidup kita ni ada undang-undang ni. Semayang dengan tinggal. Karena benda pertama sekali Allah akan azab dalam kubur, dalam neraka Allah adalah orang yang tak semayang. Sebab ramai sangat orang tak semayang lah. Kalau mak kita tak semayang, ayah kita tak semayang, kakak, abang, adik kita tak semayang, kawan kita tak semayang, kita ajak mereka pekat semayang habis. Ajak mak kita semayang, ayah kita semayang, kawan kita semayang, ajak semua. 5 minit ya. Naik motor kan, naik bisikal ramai-ramai nak pergi main mana-mana kan. Hei, semayang dulu kot. Sekali tak boleh lajak lagi. Daripada main dulu kot. Semayang dulu kot. Semayang dulu. Ajak dia. Kamu lah kena mula dulu. Dah main camp dah. Semayang dulu. Nak tengok movie, nak buat apa pun. Masuk waktu ni, semayang dulu kot. Semayang dulu. 5 minit ya. Subuh 2 minit. Subuh saya 2 minit. 5 minit. Zuhur 3 minit. Hampa bukan nak berjam-jam. Simple ya. Zuhur 5 minit, asar 5 minit, maghrib 5 minit. My camp ada solat sunat, ada wirid. Tu nak didik. Kalau kamu boleh buat macam tu, terbaik. Sampai di rumah pun bangun mayang sunat, kemudian mayang maghrib, lepas mayang sunat, lepas wirid, terbaik. Tapi kalau tak mampu buat kebanyakan macam tu, nak buat semua macam tu tak mampu, tak apa, sekurang-kurangnya semayang dengan tinggal. Semayanglah. Ustaz sebut benda ni kerana ramai budak-budak sekarang dengan semayang dia buat lebih kurang. Termasuk kamu kalau ada. Semayang je buat lebih kurang. Masuk maghrib kadang tak semayang. Zuhur kadang tak semayang. Puas suruh tak mau semayang. Ingat, siapa tak semayang, tempat utama yang dia akan duduk adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Berat. Jadi 5 minit lagi sebelum Ustaz nak tanya soalan lagi. Siapa tak jawab tengok. Sembahyang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah rangkuman ibadah para malaikat dan para anbiya yang terdahulu. Malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, malam tu Nabi naik. Nabi tengok setiap lapis langit ada malaikat yang sedang buat ibadah. Nabi naik langit pertama, Nabi tengok ada di langit pertama tadi penuh dengan malaikat, dan malaikat yang ada di situ mereka hanya berzikir kepada Allah. Tak ada orang lain zikir. Nabi naik tengok. Hebatnya Rasulullah ni, Nabi Muhammad ni punya power, dia naik ke langit pakai gitu ya. Kamu tengok zaman lah orang nak terbang nak pergi stesen angkasa lepas. Nak naik roket tu, dia kena pakai helmet, kena pakai baju, kena ada oksigen. Kalau pecah helmet tu, mati. Bahaya tu. Oksigen tak ada atas. Mereka bukan naik ke langit. Mereka pergi stesen tu ya. Nabi Muhammad ni naik balik ke langit.
power. Badan dia kuat. Kekuatan Nabi luar biasa. Nabi kuat. Ada ulama sebut kekuatan Nabi Muhammad bersamaan dengan 4,000 orang. Kalau 3,000 main nak lawan dia seorang, dia boleh nampak bengong semua. Seorang yang boleh lawan semua. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi rahmat. Seorang Nabi sama dengan 4,000. Oh, dahsyat. Rasulullah. Dia boleh naik langit macam tu ya. Dia naik sampai langit pertama, tengok malaikat yang ada di langit pertama semua duk zikir. Naik lagi langit kedua, semua malaikat yang duk kat situ duk rokok. Duk rokok tu. Bermula Allah cipta mereka sampai kiamat. Duk dulu. Kamu try tengok rokok malam minggu 12. Lenguh. Malaikat tak lenguh. Dia duduk dulu. Nabi naik lagi langit ketiga. Tengok malaikat duduk sujud. Malaikat duduk sujud. Nabi bagi salam. Mereka dengar Nabi bagi salam. Mereka bangun. Mereka jawab salam yang Rasulullah bagi. Kemudian mereka sujud balik 2 kali. Kali kedua. Sebab tu kita semayang. Dalam solat kita dirikan. Sujud ada 2 kali. Kerana malaikat di langit ketiga sujud. Lalu mereka angkat kepala, jawab salam yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian mereka sujud pula kali kedua. Naik lagi langit keempat. Rasulullah tengok malaikat yang ada duduk tasyahud. Bertasyahud. Langit keempat. Naik lagi langit kelima. Malaikat yang ada duduk bertasbih. Oh, ada tasbih. Naik lagi langit keenam. Rasulullah tengok malaikat yang di situ. Mereka hanya bertakbir dan bertahlil. Kalau langit kelima tadi, subhanallah, dua kerja subhanallah ya. Naik langit keenam, malaikat situ duduk, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tu je. Naik langit ketujuh, Rasulullah tengok malaikat hanya mengucapkan salam. Lalu terlintas dalam hati Nabi, kalaulah aku boleh buat semua ibadah tadi. Allah tahu. Lalu Nabi naik bertemu dengan Allah, maka Allah wajibkan kepada Nabi solat 5 waktu yang kita buat ni. Dan dalam sembahyang yang kita buat, ada rukuk, ada sujud, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil, ada semua dah. Allah himpun semua bagi ke umat Nabi SAW. Jadi siapa yang sembahyang 5 waktu, sebenarnya dia telah buat ibadah seluruh malaikat di langit. Tak cukup lagi dengan seluruh ibadah malaikat di langit Allah himpun dalam sembahyang kita. Rupanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu ni adalah waktu ibadah Nabi-Nabi dulu. Nabi Adam, waktu ibadat dia subuh. Waktu subuh, waktu ibadah Nabi Adam. Zuhur, waktu ibadah Nabi Allah Daud. Asar, waktu ibadah Nabi Allah Sulaiman. Maghrib, waktu ibadah Nabi Allah Yaqub. Manakala isyak, waktu ibadah Nabi Allah Yunus alaihimus salatu wassalam. 5 waktu ni ibadah Nabi berbeza. Tiba-tiba umat Nabi Allah bagi semua 5-5. Subuh ada, zuhur ada, asar, maghrib, isyak. Siapa yang sembahyang 5 waktu, dia telah lakukan ibadah seluruh malaikat di langit dan dia telah lakukan ibadah waktu ibadah semua para anbiya yang terdahulu. Comel sembahyang. Sebab tu last apa kata Nabi SAW? Al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Beza kita dengan orang kafir, beza kita dengan orang ramai, beza kita dengan makhluk Allah yang lain, sembahyang. Siapa yang tak sembahyang, tak ada beza. Kalau hidup kamu bangun pagi-pagi, makan. Siapa yang bangun-bangun pagi, makan. Lepas makan, mandi. Lepas mandi, main. Lepas main, rehat. Lepas rehat, tidur. Lepas tidur, makan. Lepas makan, berak. Lepas tu, tidur. Aduh ya. Makan, berak, tidur, rehat. Makan, berak, tidur, rehat.
Kalau yang tu saja hidup kita tanpa ada solat, kita dengan lembu dua beradik. Anda bayangkan mah. Siapa yang tak semayang, dia dengan lembu, dia dengan kambing sama. Kambing makan berak tidak rehat. Makan berak tidak rehat. Kamu pun makan berak tidak rehat. Sama. Jadi beza kita dengan lembu, beza kita dengan kambing, semayang. Kita bukan dekat makan. Kita makan, kita rehat, kita tidak. Tapi kita tambah lagi satu, semayang. Siapa semayang, terus beza dia dengan lembu, terus membezakan dia dengan makhluk Allah yang lain, dengan orang kafir, semayang. Jadi last, pesan-pesan sungguh ni, kamu main camp 7 hari, pastikan balik sampai mati. Umur kamu berapa puluh tahun pun, semoga semua ni dipanjangkan umur oleh Allah. Sibuk macam mana pun, kamu nak buat, kamu ada aktiviti apa pun seharian, tolong jangan tinggal semayang. Tu jangan tinggal. Kamu nak main ke, kamu nak naik basikal ke, kamu nak main game, kamu ada apa saja aktiviti, tolong pastikan masuk waktu solat, kamu semayang. Boleh no? Hatu je, tengok semua syahid belakang lah. Jadi, pesan sungguh-sungguh, semayang. Baik, sebelum Ustaz berhenti, macam sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, Ustaz akan tanya lagi. Tak boleh jawab, jaga. Sampai dia nak kena. Tak boleh jawab, tahuan. Cari hak besar sikit lah. Budak-budak kesian je apa. Hak besar terajang sedap ni. Mana dia hak besar? Siapa boleh jawab, angkat tangan. Ada hadiah. Hadiah dia, minggu depan boleh balik. Memang nak balik pun kan? Ada hadiah. Baik. Siapa boleh jawab, angkat tangan. No? Sekali je. Hadiah lumayan, tak diulang banyak kali. Oi. Baik. Di langit keberapakah malaikat tasyahud? Ni dia angkat tangan lah. Hamba tengok dia tulis habis. Hamba dah renyah saja. Dia tulis habis. Langit keempat, dia kata malaikat bertasyahud. Ustaz sebut tadi, dia tulis. Hal lain tu ngangau. Saya lagi ambil hadiah ni. Ada hadiah. Soalan kedua. Orang lain pula lah. Kalau dia seorang mampu lah. Hal lain pula. Waktu ibadah siapakah waktu maghrib? Ya, Pak Haji lebih longgang. Apa dia? Betul. Nabi Yaqub alaihissalam. Tengok, hamba kenyah saja. Dia tulis tu. Saya lagi ambil hadiah. Lumayan. Hamba jangan jealous. Bagi dia. Pak Haji gimana? Ni Pak Haji dia. Ni Pak Lebai. Last. Soalan apa? Salah tak tanya lagi, angkat tangan dah. Mangat sungguh. Baik. Letih sungguh lah. Kenapakah waktu maaf, tak mau tanya tu, senang sangat. Siapakah yang bermimpi dan siapakah yang laungkan azan? Ni yang angkat dengan
Tak mau, tukar soalan. Buat macam senang ingat pula lah. Aduh. Baik. Siapa boleh laungkan azan? Ramai boleh ni. Baru kalau semua pakai azan nak balik ke rumah. Tukar soalan. Tak jadi. Kena bagi soalan payah kat abang ni. Tutup soalan. Tak ada soalan. Saja nak tengok apa ya. Sebab tu ada orang yang bila ustaz-ustaz cerita berdawai dia tak tahu. Lepas tu bila tanya soalan, berebut nak jawab. Mana senang dia ingat. Bukan nak suruh jawab sangat pun, nak suruh ingat. Baik. Jadi siapa pun, apa pekerjaan kamu sekalipun, balik nanti kamu nak membesar macam mana sekalipun, sampai mati ingat pesanan ni sungguh-sungguh, jangan tinggal sembahyang. Umur berapa pun, 7, 8 tahun, 9, 10 tahun, dah balik, baru nak balik, apa sekalipun, tolong jangan tinggal sembahyang. Ustaz sebut sungguh ni kenapa? Kerana masyarakat kita hampir 80% tak sembahyang. Kawan-kawan kita lah. Sembahyang kaya, tapi tak cukup 5 waktu. Jadi, minta sungguh lah. Tak ada soalan, tak ada soalan lah. Tak tahu nak tanya apa. Jadi, 2 orang ni dapat soalan, dapat jawab tadi. Rezeki dia apa lah. Lagi ambil seorang 2 kupang. Jadi, ingat sungguh-sungguh. Jaga solat sungguh-sungguh. Kerana itu tiang agama kita. Dan solat adalah amalan pertama yang Allah akan hitung. Dan orang yang jaga solat, Allah akan jaga kehidupannya. Siapa yang tak semayang, hidup dia tak terjamin. Jadi kamu nak buat apa pun, buat. Dapatkan jaminan daripada Allah, iaitu semayang. Siapa tak semayang, hidup dia tak jamin. Tak terjamin hidup dia. Jadi kalau kita susah ke, kita senang ke, semayang jangan tinggal. Kerana kita dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kaya, duit banyak, kita hebat. Kalau tak semayang, tak ada jaminan. Berat. Jadi sekali lagi Ustaz pesan, apa sekalipun kedudukan kita, dimanapun kita berada, tolong jangan tinggal semayang. Ajak kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, siapa pun di keliling kita untuk pakat mengerjakan salat, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, semoga ada manfaat untuk kita pada malam ni. Perkongsian yang boleh kita sebutkan sekadar sebentar lalu, semoga Allah berikan kebaikan. Mohon ampun, mohon maaf kasar bahasa, silap cakap. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri Ustaz sendiri. Semoga kamu semua dirahmati Allah, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur oleh Allah, jadi anak yang soleh, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru-guru, jadi penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, jaga agama Allah dengan baik. Semoga kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa lu, baca doa lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimina sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.